Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBME Education akan memperkenalkan konsep belajar dari rumah. Dan pada hari ini, saya Cikgu Ros, selaku Ketua Unit Bahasa Melayu di PBME Education, akan memperkenalkan cara menulis karangan keperihalan atau gambaran. Okey, karangan keperihalan atau gambaran ni biasanya kata kunci dari soalan adalah gambarkan, ceritakan, nyatakan pengalaman anda. Biasanya pengalaman-pengalaman ni semuanya ialah karangan keperihalan, karangan cerita. Okey, tips untuk menulis karangan ini. Yang pertama, tergolong dalam jenis karangan tidak berformat khusus. Tidak seperti surat, tidak seperti wawancara, tidak seperti laporan atau catatan. Dia terus sahaja. Okey, yang kedua, perkara yang hendak digambarkan mestilah jelas, menarik dan memberikan kesan yang mendalam. Di mana apabila kita menulis karangan ini mesti jelas. Contoh kalau kita menulis gambarkan pengalaman di muzium, mesti gambarkan yang jelas bagaimana kita pergi, macam mana keadaan di sana, lepas tu apa yang kita buat. Okey, itu contoh. Dan yang ketiga, daya pemikiran yang kuat dan imajinasi yang mantap. Di mana kita kena gambarkan, kita kena ada imajinasi sebab kita nak menulis cerita, kita nak pembaca atau pemeriksa juga dapat membayangkan keadaan dan situasi tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara untuk kita tulis. Baiklah, sekarang saya perkenalkan konsep segitiga. Konsep segitiga ni memang akan digunakan untuk karangan keperihalan atau gambaran, di mana yang pertama sekali kita akan ada permulaan. Permulaan ni kebiasaannya pada perenggan pertama. Kita ambil contoh, anda ceritakan pengalaman anda yang berkelah di kawasan air terjun baru-baru ini. Baiklah, kita mulakan. Boleh je kita mulakan nak bawa keluarga sekali atau kita nak pergi dengan kawan-kawan saja. Kita mesti kena ada permulaan. Permulaannya adalah pada hari Sabtu yang lalu, saya dan kawan-kawan sekampung telah bercadang akan mandi di kawasan air terjun dan kami telah mendapat keizinan daripada keluarga. Ayah saya berpesan bahawa saya hendaklah pulang sebelum pukul 7 malam sebagai contoh. Okay, kemudian itulah contohnya dan kami ke air terjun tersebut ceritakan apa lagi yang boleh dimasukkan, di mana kita ceritakan kita pergi naik apa, kita pergi dengan siapa, berapakah jarak, berikan nama kawasan air terjun tersebut. Itu dalam permulaan. Kemudian kita ada perkembangan. Perkembangan ni kita kembangkan lagi. Mungkin belum sampai lagi kat kawasan air terjun tu atau mungkin juga dah sampai. Okay, kalau kita dah sampai, kita ceritakanlah. Setibanya kami di kawasan air terjun, ramai orang yang berada di kawasan tersebut. Mereka terdiri daripada beberapa kelompok keluarga atau kawan-kawan untuk menghabiskan cuti sekolah. Okey, dekat perkembangan ni masukkanlah kami juga membawa bekal, makanan dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kepada klimaks cerita. Klimaks ni adalah puncak di mana adanya konsep istilah suspend dalam penceritaan tersebut untuk menjadikannya lebih menarik lagi, di mana sedang kami seronok bermain atau bermandi-manda, tiba-tiba kami mendapat arahan untuk semua orang keluar daripada kawasan air terjun. Hal ini kerana laporan cuaca menyatakan akan berlakunya hujan yang lebat. Keadaan ini agak bahaya kerana jika terdapat pengunjung yang berada pada kawasan air terjun, boleh jadi hujan yang lebat dengan air yang deras akan mengakibatkan kecelakaan atau kemalangan. Okey, itu ialah konsep suspend di situ. Biasanya dekat konsep suspend ni lah kita akan masukkan unsur-unsur yang menarik untuk untuk perkembangannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada penurunan. Maksudnya kami pun menerima akur dengan arahan tersebut dan keluar daripada kawasan air terjun tersebut dengan gigihnya dan ceritakan bahawa kita akan pulang dengan segera sebab kita pun takut kerana kita datang ke kawasan air terjun tersebut dalam keadaan menaiki basikal, bukan bersama keluarga.
Okey, dan kita pun takut ibu bapa kita bimbang dengan keadaan tersebut. Ceritakan pengalaman apa yang dirasakan. Okey, dan akhir sekali kita ada penutupan. Penutupan ni kita konklusikannya. Jadi akhirnya, gunakan akhirnya bukan konklusi. Akhirnya kami pun tiba di rumah dengan selamat. Ayah, ibu bapa kami dan keluarga kami bersyukur kerana kami pulang ke rumah sebelum hujan lebat. Dan kami mendapat pengajaran bahawa kita hendaklah mengikut peraturan sekiranya diberitahu, kalau tidak nanti akan mengakibatkan kemalangan dan menyusahkan lebih banyak pihak. Okey, itu adalah contoh. Okey, di sini ini adalah contoh karangan, cara menulis karangan keprihalan. Saya harap ini dapat membantu kamu untuk membuat latihan-latihan tambahan di rumah. Sekian daripada saya, Cik Guru.